الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. اللهم آمين. أما بعد. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita temu sekali pada malam ini nak sambung perbincangan kita dalam bahasa Al-Quran. Dan pada sesi yang lepas kita ada buat sedikit latihan berkaitan dengan dhamir isim jamak muannas salim, isim yang merujuk kepada feminin. Dan insyaAllah saya kira perkataan-perkataan yang kita jumpa itu insyaAllah dia mudah kalau kita ingat dia punya tanda insyaAllah, kerana dengan berpandukan tanda itu kita boleh tahu bentuk ataupun bilangan yang terdapat dalam perkataan. Mungkin dalam perkataan tu dah tanda-tanda yang lain. Contoh dia dah ada tanda-tanda isim pada perkataan tu. Tetapi dengan kita tahu, kita kenal yang tambahan ini, maka kita tahu bilangan yang sedang diceritakan dalam perkataan tu. Contoh kalau kita lihat pada perkataan as-salihat. As-salihat. Apakah tanda yang ada? Kita ada didahului alif lam dan diakhiri beri bawah. Maka dua tanda ini beritahu kita perkataan ini bentuknya adalah bentuk isim. Kita dah tahu dah bentuknya bentuk isim. So itu maklumat yang kita dah dapat sebelum ini. Isim pula isim apa? Dan kita tingkat makin ke depan kita belajar, kita tahu kita tambah satu lagi maklumat, isim ini dia adalah isim ma'rifah. Yang bukan isim nakirah. Isim ma'rifah sesuatu yang khusus, definite, bukan sesuatu yang berbentuk umum. Kita ke depan lagi kita belajar, kita tahu lagi dalam perkataan ini disebutkan bilangan yang kita ketahui daripada alif ta yang berada di belakang. Maka perkataan ini dia menceritakan tentang sesuatu yang berbentuk jamak ataupun plural. Baik, kita tahu itu saja dah mencukupi. Kalau kita tak tahu dia jamak muannas salim ataupun jamak muzakkar salim, kita tak pasti. Tapi kita tahu dia adalah berbentuk jamak plural, dah memadai dah untuk kita tahu maklumat yang ada dalam perkataan ini. Maka perkataannya hanya as-salihat, tetapi setakat yang kita telah pelajari ini kita dapat mengetahui tiga maklumat daripada satu perkataan. Kita dapat tahu dia adalah isim, kemudian dia adalah ma'rifah khusus, dan bilangannya dia tengah cerita tentang sesuatu perkara yang berbentuk banyak. Baik. Kalau kita lihat tadi saya melihat pada nota Haji Seth itu ada beberapa yang Haji Seth letakkan tanda soal, kan, terutamanya pada bahagian makna, kerana kalau dilihat pada perkataan yang berbentuk jamak ini, dia sepatutnya membawa makna perkataan yang berganda, betul? Kalau disebutkan amalan itu, maka bila jamak sepatutnya dia adalah amal-amal, kan? Kalau disebutkan contohnya perkataan Tuhan, ya berarti sepatutnya dia adalah Tuhan. So sepatutnya banyaklah, berganda. Akan tetapi ada perkataan yang bila kita lihat pada terjemahan, dia tak ada perkataan berganda tu, tak ada. Perkataan berganda tu tak ada. Dan contoh, kalau kita lihat pada wa amilus salihat,
Kan? As-salihat ni terjemahannya apa? Amal Siapa Kebajikan. ada Quran terjemahan? Ya, Kebajikan. kebajikan. Dia- Kebajikan. Ada nombor 2. Okey, ada terjemahan yang letakkan kebajikan. Hmm. Okey, alhamdulillah. Ada terjemahan yang letakkan kebajikan. Ada terjemahan yang letakkan hanya satu sahaja, kebajikan. Saya dia letak amal-amal kebajikan. Amal-amal kebajikan. Ya, begitu pun ada. Yang digandakan itu adalah bentuk amal-amal. Kan sebab biasanya kita guna amal-amal kebajikan. Betul. Jarang kita guna amal kebajikan. Dia macam bunyinya tak kena kan untuk bahasa kita. Yang lebih sesuai adalah amal-amal kebajikan. So itu bentuk Ada letak kebajikan, lepas tu dalam bracket letak wajib dan sunat. Yang wajib dan sunnah. Masya-Allah. Okay, dia detailkan lagi. Okay. Kalau letakkan wajib dan sunat, maka kita tahulah banyaklah wajib dan juga sunat itu. Baik. Maka baik itu terjemahan. Kita dapati ada pelbagai. Kenapa pelbagai? Dia berdasarkan kepada penterjemah itu. Nak letakkan terjemahannya bagaimana? Kan? Yang dirasakan yang paling sesuai, yang paling dekat dengan nak memberitahu kepada makna yang nak disampaikan dalam ayat. Dan itu bukan salah terjemahan kerana makna ayat itu tak lari pun. Itulah dia makna perkataan tu ataupun makna ayat itu. Cuma bila kita belajar dari sudut bahasa, kita akan lebih tahu kan bentuk perkataan itu terjemahannya bagaimana kan. Sebab terjemahan dia mengambil kira pelbagai sudut untuk nak letakkan suatu terjemahan itu. Nak kena sesuai dengan ayat bahasa Melayu, nak kena sesuaikan dengan kefahaman umum pembaca dan sebagainya. Baik, maka wa'amilus salihat kita akan lihat amal-amal kebajikan ataupun kalau terjemahan perkata ada yang meletakkan kebajikan dan itulah terjemahan yang tepat, itulah kebajikan. As-salihat ini sepatutnya dia adalah perkataan yang menunjukkan banyak. Kita tahu daripada mana, daripada alif ta yang ada pada perkataan tersebut. Baik. Anna lahum jannat. Okay, ini saya kira dalam terjemahan majoritinya meletakkan syurga-syurga. Okeylah. Baik. Ayat ke-37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Baik. Ustaz, yang tadi tu Ustaz, Jannat tu, Quran saya ada tulis taman-taman syurga Ustaz. Taman-taman syurga. Boleh? Boleh? Taman syurga. Boleh? Sebab taman itu telah digandakan kerana perkataan jannah itu sebenarnya dalam bahasa Arab maknanya adalah taman. Oh, Maknanya adalah taman. Jannah itu adalah taman. So dia taman yang bunga, taman bunga. Dia bukan kebun yang banyak tanaman-tanaman, tapi dia taman bunga. So namanya adalah jannah. Dalam bahasa Arab namanya jannah. Dalam bahasa tapi Al-Quran gunakan dia sebagai syurga. Sebab tu ada terjemah letakkan taman syurga. Taman-taman syurga. Kerana perkataan jannah juga maknanya adalah taman-taman Syurga. Maka boleh kita dah biasa guna jannah untuk syurga, boleh. Syurga-syurga, ada yang letakkan taman-taman syurga pun boleh. Tidak ada masalah. Asalkan difahami itu adalah syurga lah. Taman dan juga syurga itu. Ayat ke-37, perkataan kalimat. Saya kira banyak terjemahan letakkan terjemahannya adalah perkataan-perkataan ataupun beberapa kalimat. Letakkan beberapa kalimat. Betul. Baik, mari ini tepatlah dengan terjemahan sebab kalimat dia menunjukkan kepada bentuk jamak banyak. Dia bukan satu perkataan, dua perkataan tapi tiga perkataan dan ke atas. Perkataan yang berbentuk banyak. Kalimat apa? Itulah kalimat yang taubat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Baik, ayat ke-99. Walaqad anzalna ilaika ayat. Kita ada ayat. Baik, ayat apakah terjemahan letakkan? Ada terjemahan akan letakkan Ayat-ayat, tanda-tanda. Ayat-ayat. Ada yang letakkan tanda. Ya. Baik, betul lah. Kan? Kerana dia mesti dalam bentuk plural. Kerana tanda yang ada pada situ alif ta di akhir perkataan. Baik, bayinat. Terjemahan letakkan.
Jelas-jelas. Yang Jelas-jelas. jelas-jelas. Jelas-jelasnya. Ustaz, ini yang saya tak jelas, Ustaz. Tapi maksudnya jelas. Anu tu jelas. Bahagian perkataan yang jelas ni Haji Sah jadi tak jelas. Okey. Baik. Kenapa? Kerana terjemahan letakkan untuk Haji Sah? Yang jelas. Terjemahan. Yang jelas, tak ada mencerminkan banyak, Ustaz. Tak tahulah. Baik. Okey. Terjemahan meletakkan untuk ada terjemahan yang meletakkan perkataannya yang jelas. Ada yang jelas-jelas ataupun sejelas-jelasnya. Pelbagailah terjemahan. Baik, bila kita lihat pada asal perkataan. Sebab itu apa pun terjemahan, nak tahu yang tepat macam mana, balik kepada teks asal dia lah. Iaitu Arab. So baru kita boleh tahu apakah makna yang sebenar. Kalau kita lihat pada perkataan bayyinat, dia ada juga tanda alif ta di akhir perkataan yang menunjukkan dia adalah plural, adalah jamak. Baik. Maka sepatutnya kalau literally terjemahannya adalah ayat-ayat yang jelas-jelas. Yang jelas-jelas. Itu literally dia lah terjemahan ikut perkata dia. Akan tetapi ada terjemahan yang letakkan yang jelas. Ayat-ayat yang jelas. Kenapa letak satu saja yang jelas? Kerana dia seperti wa'amilus solihat tadi. Amal-amal soleh. Boleh. Kan dia letakkan supaya ayat itu mudah untuk difahami. Maka dia letakkan terjemahan bentuk yang begitu. Baik. Untuk perkataan ayat bayyinat, kalau kita lihat, saya lihat dan nota Haji saya itu saya letakkan perkataan ini berbentuk mudhaf ilaih, iaitu perkataan yang disandarkan dengan perkataan yang lain untuk melengkapkan makna yang nak disampaikan. Contoh nasi, bila diletakkan ayam, dia jadi benda yang lain. Nasi lain, ayam lain. Bila diletakkan nasi ayam, dia jadi satu menu yang lain. Betul tak? So, yang nak disampaikan oleh orang yang menulis adalah nasi ayam. Maka dia kena letakkanlah nasi ayam. Dia tak boleh letak nasi saja ataupun ayam saja. So, itu yang dinamakan dengan perkataan yang disandarkan untuk menerangkan makna. Baik. Maka dalam bahasa Arab, suatu perkataan yang nak disandarkan, dia perlu mengikut bentuk perkataan yang di depan. Perlu mengikut bentuk perkataan yang di depan. Baik. Kalau contoh perkataan yang di depan ini, contoh ini perkataan 1, ini perkataan 2 yang menerangkan dia. Okey? Kita ada tadi nasi, kita ada ayam yang menerangkan. Baik, dalam bahasa Arab, kalau di sini bentuknya itu mufrad, singular, maka yang disandarkan itu juga kena bentuk mufrad. Kena disandarkan begitu. Kena match, sama. Dia tak boleh berbeza. Tak boleh yang di sini singular, yang sini plural, atau yang di situ plural, di situ singular. Baik. Maka begitu yang terjadi pada ayat yang bayyinat. Bentuk di sini ayat itu adalah plural, maka keterangan yang nak menerangkan ayat-ayat itu juga dibawakan dalam bentuk plural. Itu ada ayatin bayyinat. So bayyinat itu mengikut. Sebab kalau letak ayatin bayyinah, kan bayyinah itu singular. Bayyinah. So ini bentuk singular untuk yang jelas. So dia tak boleh letak ayatin bayyinah. Tak boleh. Dia kena letak ayat. Kalau dia letak, dia kena letak ayah bayyinah. Ayah tu kena singular, bayyinah juga singular. Kalau dia letak yang depan itu plural, maka yang di belakang itu juga adalah plural. Maka perkataan bayyinat dia mengikut kepada perkataan yang di depan kerana dia menerangkan perkataan yang berada di depan yang disandarkan. Itulah ayat-ayat ataupun tanda-tanda. Baik, itu dalam terjemahan. Ada terjemahan yang tak ambil bahagian belakang tu, terjemahannya berbentuk jamak, berbentuk plural, tak. Kerana dia hanya nak menerangkan perkataan yang di depan. Ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang jelas nyata. So, setiap ayat yang dibawakan itu bentuknya adalah bentuk yang jelas nyata. Sebab itu dalam terjemahan pun kita tak ada terjemahan tak letakkan ayat-ayat yang jelas-jelas, kan? Sebab bayyinat itu dia adalah keterangan kepada yang berada di depan itu. Ya, sebab itu dalam bayyinat itu dia. Ya, saya silakan.
Kalau nak sedap ayat-ayat yang sejelas-jelasnya. Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh letak ayat-ayat yang sejelas-jelasnya, boleh. Boleh. Cuma itulah mushaf dia kadang berbeza, beza pada penterjemah lah, beza pada terjemah. Itulah. Kan, cuma bila kita dah belajar, kita tahulah kan yang apa terjemah yang lebih baik adalah bagaimana, kan, ataupun yang lebih tepat ataupun yang lebih mudah untuk kita fahami. Itu semua lepas kita belajar teks asal dia dah Arab. Kalau kita baca terjemahan, kita tak boleh nak arguekan pun sebab kita tak tahu pun apa benda, cerita asalnya pun kita tak tahu. Kita hanya baca dia punya terjemahan. So kalau letakkan ayat-ayat yang jelas sejelasnya, boleh. Tidak ada masalah. Kerana dia tak merubah apa makna, bahkan dia menegaskan lagi bentuk ayat itu yang dijelas sejelas-jelasnya pada setiap ayat yang ada. Boleh? Saya harap menjawab soalan Haji Sas. Okey, Ustaz. Dia kalau ada alif lam, dia kena ada alif lam, Ustaz. Makrifah. Ya, no. Kalau kata kalau untuk mudhaf ilaih, kalau kata ayat ini tak ada alif lam, belakang ada alif lam, boleh. Kalau depan ada alif lam, belakang pun kena ada alif lam. Ya, So betul. belakang ni dia depan ni dia depends. Dia boleh ada alif lam, dia boleh tak ada alif lam. Ya. Tapi yang belakang ini kalau depan tak ada, belakang boleh ada. Tapi kalau depan ada, belakang wajib ada alif lam. Boleh? Sebab itu kalau tidak pada perkataan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin. Rabbi itu perkataan dia, Al-Alamin itu yang disandarkan, mudhaf ilaih. So Al-Alamin itu letakkan alif lam. Maksud bentuk begitu boleh. Tapi kalau letakkan Ar-Rabb Alamin, tak boleh. Tak boleh. Baik. Ada soalan? Alhamdulillah. Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Okey. Baik, begitu Jadi, juga. Ustaz, Ayatin itu bukan penyudur bilangannya, Ustaz. Ya. Ayatin sepatutnya penyudur bilangan yang bayanatin is keterangan, is uncountable, jadi tak boleh dibilang. Yang boleh dibilang adalah ayat. Ya, betul. Betul. Ayat tu yang boleh dibilang, bayinat. bayinat di benda yang tidak boleh dibilang, uncountable. Sebab itu ada yang letakkan yang jelas je. Yang jelas je. Kalau kita letakkan, sebenarnya kalau kita letakkan yang jelas sejelas-jelasnya, dalam bahasa Arab perkataannya juga berbeza untuk menerangkan yang jelas sejelas-jelasnya. Kan? Antara kalau kita yang lebih, kalau kata jelas sejelasnya adalah ayatin bayanan. Bayanan tu sejelas-jelasnya. Itu bentuk perkataan. Sebab apa? Macam yang Haji Rusam sebutkan, ni bentuk yang tak boleh dikira. Yang tak boleh dikira, maka sebab itu terjemahan pun tak meletakkan dia bentuk yang jamak. Cuma dia mengikut kepada kesesuaian ayat, perkataan yang datang sebelum dia dan sebagainya. Ustaz. Ya, saya. Ustaz, jadi dalam latihan kita ni sebenarnya yang mana yang betul? Ayati saja. Betul. Dua-dua itu adalah jamak muannas salim. Oh, dua-dua ni jamak muannas salim. Kedua-dua itu adalah jamak muannas salim. Kedua-duanya adalah jamak muannas. Ayati kena tulis, bayinatin pun kena tulis. Ya, betul. Asing-asing lah, bukan asing. Ayatin dia adalah jamak muannas salim, bayinatin dia juga adalah jamak muannas salim. Okey. Sama. Kategori dia itu. Cuma dari sudut terjemahan kita itulah ada perbezaan sedikit. Ya. Baik, nanti sama perkara yang sama yang kita jumpa pada ayat 184, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Kan? Ma'dudat terjemahan letakkan apa? Tertentu. Hari-hari tertentu. Yang Hari tertentu. Yang tertentu, yang berbilang. Itu terjemahan letakkan. Ya. Sedangkan bentuknya adalah bentuk apa? Bentuk jamak muannas salim. Jamak. Kan?
Jadi patutnya diletakkan tertentu-tertentu ataupun berbilang-bilang yang diletakkan. Tapi terjemah letakkan yang tertentu sahaja. Kenapa? Kerana ma'dudat dia adalah keterangan kepada perkataan yang depan itu. Ayam. Ayyam. Ayyam ini terjemahnya adalah hari-hari. Hari. So bentuk belakang itu yang nak menerangkan hari-hari itu dia kena bentuk yang sama lah. Kalau ayyaman itu jamak, so yang belakang pun dia kena jamak juga. Bentuk jamak itu tak apa berbeza. Tapi kalau depan jamak, belakang kena jamak juga. Sebab setengah perkataan bentuk jamaknya tak berbeza. Kan? Perkataan ayyam ataupun hari itu jamaknya bukan jamak muzakkar salim, bukan juga jamak muannas salim. Bentuknya adalah bentuk jamak taksir. Macam mana bentuk begitu? Itulah kaedah Arab telah meletakkan jamaknya begitu. Kan? Maka kita ikut bentuk jamak yang begitu. Adapun perkataan ma'dudat, bentuk jamaknya jamak muannas salim. Asalnya dia adalah ma'dudah. Ma'dud ataupun ma'dudah. Mufrad. Masuk ma'dud adalah sesuatu yang dibilang. Dibilang. Kalau kita belajar, kalau kita pernah dengar perkataan adat, bilangan-bilangan. Selalunya kalau kita belajar bahasa Arab, nombor kita akan sebut rakam, betul tak? Rakam 1, 2, 3. Tapi adat adalah bilangan. Berapa bilangan yang ada. So ma'dud adalah sesuatu yang dibilang. Sesuatu yang dibilang. Maka dia adalah ayyam ma'dudat, hari-hari yang boleh dibilang. Maksudnya hari itu tak banyak, boleh dibilang dengan kiraan. Maka ma'dudat dia datang sebagai menerangkan perkataan yang sebelumnya, iaitu perkataan hari-hari. Yang mana perkataan hari-hari itu bentuknya plural, maka selepas itu juga bentuknya kena plural juga. Maka sebab itu dalam ma'dudat dan terjemahannya kita tak jumpa pun perkataannya itu bentuk yang bentuk jamak muannas salim, bentuk yang kata berganda, kita tak jumpa. Kan? Sebab dia mengikut kepada perkataan yang datang sebelum itu, dia adalah keterangan kepada perkataan yang datang sebelum itu. Tapi kategori perkataannya apa? Kategori perkataannya adalah jamak muannas salim. Memang jamak muannas salim, itu kategori perkataan dia. Itu kategori perkataan dia. Ini asal perkataan dia, fa'iddah. So fa ni potong, ni iddah. Yang kita sebut iddah kalau wanita yang kematian suami kan, kita sebut iddah. Maksud iddah tu inilah dia fa'iddah. Dalam terjemah letakkan apa? Fa'iddatu min ayamin ukhar. Iddah ini bilangan. Maka bilangannya itu nanti dikira pada hari-hari yang lain. Kan? Ayamin ini hari-hari. Ukhar. Ukhar ini sebenarnya bentuk jamak. Sebab dia terangkan perkataan ayam. Bentuknya bentuk jamak. Tapi ukhar terjemah letakkan apa? Hari-hari. Hari-hari ayam. Selepas Yang itu, lain. Yang lain. Hari-hari yang lain lain. Yang lain. Sorry. Ukhar. Sebenarnya asal perkataan dia adalah, pernah dengar perkataan akhar? Akhir lah. Ataupun ukhra. Ukhra. Marratan ukhra. Pernah dengar? Oh, akhorin. Akhorin tu yang lain lah. Yang lain. Dan surah Ada lain, ada juga yang belakang. kaum Min ayamin akhorin. ukhar. Ukhar itu adalah perkataan yang lain tapi dalam bentuk jamak. Tapi dalam terjemahan tak jumpa pun perkataan itu jamak, dia jamak taksir. Tak jumpa. Kenapa dia kena tak dalam bentuk jamak? Sebab dia ikut ayam. Sebab dia adalah keterangan pada perkataan ayam. So dia kena sama juga. Bentuknya adalah bentuk jamak. Okey. So dalam terjemahan tak akan jumpa setengah perkataan itu dari sudut makna. Akan tetapi dari sudut tanda yang ada pada perkataan, dia ada tanda jamak, maka kita stick to tanda. So kalau tanda letak, kita ambil. Tanda letak kita letakkan kategori tersebut. Dan mungkin hanya terjadi pada beberapa perkataan special dalam Al-Quran sahaja. Silakan Haji. Tadi Ustaz mention fa'iddatun tu dia ada perkataan iddah kan? Iddah. Ya, betul. Iddah maksudnya masa yang terpaksa dikhususkan untuk sesuatu dalam satu keadaan lah. Suami mati ke apa ke maksudnya. Tapi dalam makna yang diberi di sini, fa'iddatun tu dia bagi maka ia wajib mengganti. Ya. Kenapa beza dengan iddah yang suami meninggal tadi dengan
dengan wajib mengganti ni nak mengganti. Baik. Baik, dia daripada ru'ut yang sama. Ru'ut yang sama. Iddah itu yang iddah yang istilah fiqh gunakan adalah tempoh yang perlu dilalui oleh wanita yang kematian suami. Tetapi perkataan iddah untuk asasnya, makna asas dia. So makna asas iddah adalah bilangan. Maksud asas dia adalah bilangan. Cuma fiqh mengambil perkataan iddah ini untuk menunjukkan kepada bilangan yang tertentu yang perlu dilalui, tempoh masa tertentu yang boleh dilalui oleh seorang wanita yang kematian suami. Dan dalam terjemahan pun kita tak jumpa. Iddah tadi Haji sebutkan bilangannya apa? Maknanya apa? Maka ia wajib mengganti. Maka ia wajib mengganti. Dia letakkan perkataannya iddah. Iddah terjemahannya yang literary, terjemahan perkataannya adalah bilangan. Maka iddah, bilangan apa? Bilangan hari yang depan tu yang dia tertinggal. Min ayyamin ukhar. Itu diambil daripada hari-hari yang lain. So dia tak dapat nak ambil bilangan puasanya itu daripada bulan Ramadan, maka dia kena ambil bilangan itu daripada hari-hari yang lain pada bulan-bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Dia kena bilang pula lah bulan-bulan lain itu, ganti balik dia punya puasa. Itu literally makna dari sudut makna perkataan itu. Bahaya Ustaz kalau ambil makna ni. Kenapa? Maka ia wajib mengganti, kacau. Ya, sebab memang puasa itu wajib digantikan. Macam mana kalau pun kita memang guna dia wajib untuk yang digantikan. kematian suami itu Ustaz. Dia lain lah, kacau lah. Itu saya tengok lain macam ni makna ni. Agak dia ikut dia pun ikut Ustaz, ikut apa? Ikut mana perkataan. Tengok ayat konteks tu. ayat tu. Ya, betul. Dia kena tengok tengok konteks ayat. ayat. Betul. Dia kena tengok pada konteks ayat. Sebab itu satu perkataan, kadang perkataannya sama tetapi dia membawa makna yang berbeza. Contoh, kita ada perkataan yang sama, perkataan nafaqah. Baik, perkataan nafaqah biasa jumpa tak? Biasa. Kalau saya sebut perkataan apa yang biasa kita jumpa? Infak. Infak. Nafkah. Perkataan infak. Infak. Perkataan nafkah. Baik, Betul. infak dan nafkah sama ke berbeza? Beza. Beza. Tapi datang pada ru'ut yang sama. Baik, ada lagi pada perkataan nafaqah ini dalam Quran gunakan? Ni penggunaan Quran. Ada? Nifaq Nifaq. ataupun munafik. Munafik, betul? Lubang. Betul tak? Infak dengan munafik jauh tak beza dia? Jauh. Jauh langsung. Jauh. Kan, tapi sebab itu ru'utnya sama tapi dia berbeza mengikut pada konteks ayat. Sebab itu nak melihat dia kadang kena lihat sekali pada konteks ayat itu, dia cerita tentang apa. Takut tertukar. Allah suruh infak, kita kata berilah nafkah. Tak lain sebab nafkah ada nafkah yang wajib. Dah semua orang kena bagi nafkah pula nanti. Kan? Sedangkan tak semua orang wajib beri nafkah. Allah suruh beri nafkah. Tiba-tiba jadi munafik pula. Jauh dia punya beza. Allah kata berinfaklah. Kan? Tiba-tiba dia terjemahkan maka jadilah munafik. Dah. Semua dah berpakat nak jadi munafik. Sebab suruhan daripada Allah. Dah salah kan. Maka perkataan itu ada ru'utnya sama, akan tetapi bila letakkan pada certain ayat dia memberi makna yang berbeza. Lihat pada konteks ayat tersebut. Baik, 194 perkataan al-hurumat. Perkataan al-hurumat. Saya kira ini pun tanda jamak muannas salim ada, akan tetapi terjemahan tak bawakan makna yang memberikan keyakinan dia adalah jamak, betul tak? Al-hurumat diterjemahkan sebagai apa? Bulan-bulan Semua yang disucikan. Yang disucikan. Semua yang disucikan. Apa? Al-hurumat. bulan-bulan yang dihormati itu. Itu Ataupun yang dihormati. Hormat. Hormat. Ada yang disucikan, ada yang dihormati. hormati. Baik. Dari sudut makna ada makna jamak, tak ada langsung makna jamak. Baik, kenapa? Kerana al-hurumat ini menerangkan kepada perkataan
qisas yang datang Sebelum. Selepas itu. Baik. Terjemahan penuh boleh berikan wal hurumatu qisas, terjemahannya apa? Dan semua yang disucikan berlaku. Baik, dan semua yang disucikan berlaku. Berlaku dalam bracket lah. Sebenarnya dia tulis qisas ini, dalam bracket tulis berlaku. Okey. Baik, saya tengok terjemahan saya sekejap. Okey. Bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas macam bulan dalam bulan yang dihormati, dan setiap perkara yang dihormati itu dicabuli ada balasannya yang seimbang. Terjemahannya ialah dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Balasannya yang seimbang itulah dia qisas. Kan, balasan yang seimbang. Dan qisas kan kita tahu kalau potong tak, kalau bunuhlah. So balasan yang seimbang. Baik. Maka al-hurumat ini adalah jamak untuk apa? Adalah jamak untuk perkataan qisas. Perkataan qisas. Maksudnya perkara-perkara suci yang dilanggar. Perkara-perkara suci yang dilanggar. Kan? Sebab asy-syahrul haram ini terjemahan meletakkan dia bulan-bulan haram. Ada terjemahan letakkan bulan-bulan suci, dan ada terjemahan letakkan hormat, dan dia adalah daripada makna yang sama. Perkataan haram inilah huruf dia ha ra mim. Perkataan hormat ha ra mim juga. Dan perkataan suci juga, perkataan ha ra mim juga membawa maksud sesuatu yang suci. Sebab itu wanita-wanita, isteri-isteri, orang Arab panggil harim. Orang Arab panggil harim. So maksud dia bukannya, dia membawa maksud pertama adalah harim itu dia adalah wanita yang haram kepada yang bukan mahram dia. Dia harim adalah wanita yang suci dan terhormat untuk keluarga dia, untuk pasangan dia. So dipanggil harim kepada para wanita, isteri-isteri. Orang Arab panggil. Maka perkataan ha ra mim maksudnya adalah haram, maksudnya adalah hormat, dan maksudnya adalah suci juga. Sebab itu dalam terjemahan wal hurumat ini diletakkan yang disucikan. Terjemahannya adalah perkara-perkara yang disucikan ataupun perkara-perkara yang dihormati. So perkataan perkara-perkara itu telah dibuang daripada terjemahan kerana difahami daripada ayat yang depan asy-syahrul haramu bi syahril harami. Kan bulan haram itu diharamkan untuk dilakukan perkara-perkara yang tertentu. Wal hurumatu qisas, dan bagi setiap perkara-perkara yang haram yang dilakukan itu ada balasan yang setimpal, ataupun pada bulan-bulan haram itu jika dicabuli ada balasan yang setimpal. Lihat pada terjemahan tak ada. Ustaz? Ya saya. Ustaz? Silakan. Okey. Tak, saya tengok dalam English punya translation, Ustaz. Ya saya. Dia cakap for all the violations. Betul lah macam Ustaz cakap tadi, perkara-perkara suci yang dilanggar. Ya. Betul. So yang English punya translation for all the violations, yang apa yang kita langgar. Betul. Dia ada terjemahan yang lebih tepat. Sebab HCCS dah lalu, so saya kongsikan kenapa dia letakkan for all the violations. Sebab al-hurumat ini dia adalah, kalau dalam i'rab dia adalah mubtada. Dia adalah mubtada. Okey. So al-mubtada dia sebut al-hurumat sahaja. Dia tak perlu sebut hadhil hurumat. Macam kan kita pernah lalu kan perkataan yaum. Yaum maksudnya apa? Hari. Al-yaum hari ini. Hari. Masya-Allah. Hari ini. Tu beza dia. Yaumun hari. Hari apa? Tak tahu hari apa. Hari umum. Weekdays ke, weekend ke, awal tahun, ujung tahun, tak tahu. Yaumun, satu hari. Tu yaumun. Al-yaum adalah pada hari itu ataupun pada hari ini. Dia ada hari yang tertentu. Baik. Perkataan yang al-yaum ini dia adalah ringkasan. Asalnya yang perlu ayat yang betulnya adalah hadzal yaumi.
Ini yang betulnya. Maaf, hadzal yaum adalah perkataan yang betul. Baik, itu ayat dia. Ayat penuh dia adalah hadzal yaum, hari ini. Akan tetapi bila kita sebut al-yaumu sahaja sudah difahami. Tak perlu sebut hadza. Sebab apa? Al-yaumu itu diletakkan pada permulaan ayat, maka dia dah difahami. Perkataan alif lam itu dah difahami. Maka al-hurumat bentuknya dia adalah subjek untuk satu ayat itu. Dia perkataan yang diletakkan pada permulaan. Maka perkataan hazi asalnya adalah hazihi al-hurumat. Perkara-perkara yang dilarang ini. Jika dilakukan maka dia akan qisasun, mendapat balasan yang setimpal. Baik, tapi dia letakkan al-hurumat sahaja. Menandakan apa? Perkara-perkara yang suci ini. So al-hurumat perkara-perkara yang suci ini. Kan? Baik. Dia sama macam boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Dia sama macam kalau dalam Quran Allah sebutkan, baik kita lihat Al-Quran Ustaz, sebelum Ustaz pergi jauh lagi, tadi Ustaz ada sebut satu kalimah tu apa? Mubtada. Mubtada, betul. Kita dah belajar ke tu Ustaz? Kita belum belajar lagi. Oh. Ustaz belum belajar lagi. Jam ah. Belum. Kita belum belajar. Maksud dia tu apa sebenarnya? Dia subjek. Oh, dalam bahasa Melayu kita ada ayat yang bentuk subjek dan juga predikat. Dalam bahasa Arab namanya mubtada dan juga khabar, sama. Yang permulaan. Mubtada khabar. Baik. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43, ayat yang ke-43 tak ada pula. Sekejap. Ayat 34, maaf, terbalik pula. Ayat 34. Baik. Baik, kalau kita lihat pada awal ayat ini, Allahu Akbar. Baik. Kalau kita lihat pada awal ayat ini, Allah gunakan perkataannya ar-rijalu. Ar-rijalu. Baik, ar-rijal terjemahnya adalah lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki. Umum. Dia tak ada cerita apa sebelum tu. Tak ada cerita. Tiba-tiba disebut lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki mana? Tapi dia letakkan alif lam. Ar-rijalu. Lepas tu dalam terjemahan letakkan kaum lelaki itu. Yang cerita tentang satu kaum lelaki yang tertentu. Ramai. Baik. Bawah tu sebut fasalihatu. Fasalihatu. Baik, apakah terjemahan fasalihatu? Kalau kita lihat dia berada di permulaan ayat, barisnya sama baris depan. Baik, terjemahannya apa? Maka perempuan yang soleh. Soleha. Diletakkan sini perempuan yang soleh. Ada cerita sebelum tu? Tak ada. Tentang orang yang soleh untuk dirujuk? Tak ada. Tapi ayat tu dia permulaan. Maka alif lam menunjukkan kepada perempuan yang soleh. Konteks ayat tu tentang perempuan. Kalau dalam ayat lagi kita pernah baca tadi kan, wa amilus solihat. Ni tadi kita baca, betul tak? Itu adalah apa? Amal-amal yang soleh. Bukannya amal-amal perempuan-perempuan yang soleh, betul tak? Perkataannya as-salihat juga. Tapi kenapa as-salihat yang itu? Maksud dia yang maknanya adalah kebajikan. Bukan maksud dia perempuan-perempuan yang soleh. Sebab dia merujuk kepada perkataan yang datang sebelum. Kena tahu konteks ayat dia. Yang sebelum itu. Baik, yang ini dia adalah permulaan ayat. Seterus fasalihatu. So konteksnya tentang siapa? Perempuan-perempuan. Maka dia tak perlu sebut pun hazihi as-salihatu. Ini adalah perempuan-perempuan yang soleh. Tak, dia sebut je fasalihatu. Sudah di. Ustaz, tanya sikit tak? Ya, saya silakan. As-salihati maknanya dia adalah isim makrifah. Betul. Dia adalah isim makrifah. Dimula dengan isim makrifah. Betul. Dengan ar-rijal. Ya. Betul. Sebab alif lam inilah, makrifah inilah yang menjadikan dia satu kelompok yang tertentu daripada banyak perkara yang lain. Sebab itu dalam ayat tadi, al-hurumat itu dia terjemahkan for all the violations. Pada semua perkara-perkara yang haram. Mana dia dapat itu? Daripada alif lam. Dia dapat pada perkara-perkara yang haram. Ini nanti insya-Allah ke depan kita akan
pelajari bentuk yang begini untuk dia untuk kefahaman pada ayat mengikut pada konteks ni. Saya harap menjawab soalan. Ya, Ustaz. InsyaAllah. Baik. Ustaz, al-hurumat tu kan, tu Mhm. yang itu feminin ke Ustaz? Ya, Muannas. betul. Hormat ke bulan ke yang femininnya? Baik, al-hurumat ini dia adalah perkara-perkara yang terjemahan kita letakkan apa? Perkara-perkara apa? Bulan-bulan yang dihormati itu. Perkara-perkara yang disucikan. Apa? Kalau tak salah perkara-perkara yang disucikan. Terjemahan saya letakkan dan tiap-tiap perkara yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati ataupun dan tiap-tiap perkara yang telah diharamkan untuk melakukannya. Sebab dalam bulan haram dia ada perkara yang tak boleh lakukan. Antaranya apa? Berperang. Tak boleh dilakukan dalam bulan haram. Dia ada perkara-perkara yang lain yang diharamkan, disepakati tidak boleh dilakukan pada bulan haram. Maka al-hurumat dimasuk pada perkara-perkara yang diharamkan untuk melakukannya pada bulan haram. Ataupun perkara-perkara yang disucikan untuk tidak melakukannya pada bulan haram itu. Maka dia terletakkan dalam al-hurumat sahaja, perkara-perkara yang diharamkan. Dilakukan bila? Dilakukan pada bulan haram. Macam mana tahu? Sebab ayat sebelum tu tengah cerita tentang asy-syahrul haram, bulan-bulan haram. Baik. Jangan pening-pening. Kisahnya adalah al-hurumat, dia adalah jamak muannas salim. Kerana dia diakhiri dengan alif ta. Baik. Dan setengah perkataan itu dalam terjemahannya tak diletakkan makna jamak kerana dia menerangkan kepada suatu perkara ataupun perkataan yang lain seperti al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini maksudnya apa? Yang dimaklumi ataupun yang diketahui. Yang dimaklumi. Ada makna jamak? Tak ada. Kenapa dia jamak? Sebab dia ikut sebelum itu. Ashhur. Bulan-bulan. Ini adalah bentuk jamak. Jamak. Kalau satu Bulan-bulan dia yang sebut syahrun. dimaklumi. Kan? Syahru Ramadan. Syahru singular. Ashhur jamak. So maklumat dia nak menerangkan kepada perkataan ashhur, so dia pun kena ikutlah. So kalau ashhur ini jamak, maklumat ini juga bentuknya kena bentuk jamak. Tapi dalam terjemahan tak ada perkataannya itu bentuk jamak. Okey, tapi jangan bimbang, dia still adalah jamak muannas salim. Dia kategori perkataannya masih jamak muannas salim. Okey, baik, ada apa-apa soalan pada perkataan-perkataan yang lain? Saya nak tanya Ustaz ni ayat 265 tu Ustaz. Boleh? Ayat 265. Baik. Mardati tu. Baik. Sebaik Haji tanya. Alhamdulillah. Baik. Perkataan mardati. Baik. Tanda alif ta di akhir perkataan ada. Cuma yang menjadi kemuskilan adalah terjemahan meletakkan maknanya adalah keredaan. Baik, keredaan Allah. Baik. Asal perkataan ini perkataan redha lah. Asal perkataan dia redha lah. Ra waw ataupun ra ya. Ra alif maksurah. Baik. Asal perkataan dia mardat. Untuk perkataan redha ini, dia adalah perkataan keredaan ini, dia adalah perkataan yang istimewa. Kenapa? Kerana dia ada beberapa bentuk. Kita pernah dengar tak perkataan Ridwan? Pernah dengar perkataan Ridwan? Nama orang. Nama orang. Baik, dalam Quran Ridwan ini terjemahannya adalah keredaan juga. Ridwan terjemahannya adalah keredaan juga. Dalam hadis kita nak sebutkan hadis ini di akhir nanti Allah masukkan Allah akan ambil orang daripada neraka dan masukkan ke dalam syurga. Kemudian dia sebelum masuk syurga itu dia kata kepada Allah, ya Allah, engkau telah berikan kami nikmat yang kau tak berikan kepada sesiapa pun selain daripada kami. Maka Allah kata, bukankah aku telah berikan kepada kamu perkara yang lebih besar daripada syurga ini? Maka mereka bertanya, apakah yang lebih besar daripada syurga ini? Apakah nikmat yang lebih besar daripada syurga ini? Maka Allah kata,
u'tikum ridwani. U'tikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepada kamu keredaanku dan aku tidak akan murka kepada kamu selepas ini selama-lamanya. Maka ridwan dia adalah juga perkataan untuk redha juga, keredaan juga. Baik. Untuk perkataan mardati ini, baik, ulama bersih pendapat tentang perkataan ini. Ada yang dia meletakkan ini bentuknya adalah bentuk jamak, maka dia adalah keredaan Allah. Dan mengharapkan kepada keredaan Allah. Ada juga yang mengatakan bentuk tulisan ini adalah bentuk yang istimewa, yang asalnya adalah mardati. Begini, ta marbutah asalnya. Ta marbutah. Sebab tulisan dalam Quran ada yang perkataan berakhir dengan ta marbutah yang dituliskan dengan ta maftuhah. Contoh, kita ada dalam Quran perkataan ni'mah. Betul? Dan kita ada juga dalam Quran perkataan ni'mat. Ditulis dengan ta maftuhah yang terbuka. Yang terbuka, tapi maknanya sama, nikmat. Nikmat. Ini bentuk tulisan dalam Quran. Ada tempat dituliskan dengan ta marbutah, ada tempat yang dituliskan dengan ta yang terbuka. Maka ada ulama mengatakan perkataan mardati ini asalnya adalah begini, mardati yang begini, ta marbutah tapi dituliskan dengan yang terbuka. Ada yang menyebutkan dia adalah bermakna keredaan Allah. Keredaan Allah. Baik, maka mana-mana pun kita ambil tidak mengapa kerana dia adalah perkataan yang para ulama berselisih pendapat tentang asal perkataannya sahaja. Tapi dari sudut makna dia tetap tidak salah. Kalau kita letakkan keredaan Allah pun boleh. Kalau kita letakkan keredaan Allah juga boleh. Tidak ada masalah. Baik, saya harap menjawab soalan. Terima kasih, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Untuk perkataan yang ini ataupun perkataan yang lain yang kita bincangkan, ada apa-apa soalan? Tak ada, alhamdulillah. So kiranya jumpa sahaja tanda, jalan je terus, ambil je tanda yang kita telah pelajari. Dari sudut makna itu kadang ada makna yang berbentuk plural, kadang tidak ada diletakkan di dalam itu. Kenapa? Kerana kadang-kadang perkataan itu dia adalah keterangan kepada perkataan yang datang sebelum itu ataupun yang datang selepas itu. Baik. Pada minggu depan kita telah masuk pada bahagian jamak taksir ataupun disebut sebagai broken plurals. Satu bentuk jamak yang tidak ada tanda, kaedah ataupun pattern yang tertentu. Akan tetapi ada beberapa pattern yang boleh kita lihat yang ada dalam Al-Quran ini. Kita melihat pada sesi yang lepas, 4 yang awal ini fi'lah, af'ilah, af'ul dan juga af'al. Ini asasnya, ini dia punya mold dia lah kan. Dia punya mold dia. Nanti perkataannya nanti kita jumpa dalam Al-Quran. Baik, antaranya kenapa bentuk jamak ini penting untuk dipelajari dan juga diketahui, kerana sebelum ini kita dah lihat dalam Al-Quran ada perkataan yang diletakkan satu perkataan itu bentuknya jamak, tetapi pada tempat yang lain diletakkan bentuknya bukan bentuk jamak. Saya kira kita dah lihat contoh yang ini, iaitu pada awal surah Al-Baqarah itu ayat yang ke-7, pada surah Al-Baqarah, pada perkataan qulub, perkataan sam'i dan juga pada perkataan absar. Kan? Baik, perkataan qulub bentuknya adalah bentuk jamak. Begitu juga perkataan absar bentuknya juga adalah bentuk jamak. Akan tetapi perkataan sam'i bentuknya adalah bentuk mufrad. Kan? Maka dalam ayat ini ada bentuknya jamak, ada bentuknya mufrad. Maka di situ timbul persoalan, kenapa bentuknya ini jamak, bentuk yang ini bentuk yang mufrad. Dan maka sebab itu antara sebab kenapa kita mempelajari bentuk
bilangan perkataan ini, walaupun dia memang mencabar, dua atas tu tak cabar sangatlah. Jamak muzakkar salim dengan muannas salim tak berapa mencabar. Cuma ya nun dan juga alif ta je. Jamak taksir ini yang sedikit mencabar kerana dia tidak ada pattern yang tertentu. Tapi alhamdulillah itu pun para ulama telah buatkan untuk kita beberapa pattern yang boleh kita kenal. Baik. Kita lihat perkataan azan, kita lihat perkataan andad. Baik, perkataan seterusnya adalah perkataan andad. Kita tengah melihat bentuk yang pertama, iaitulah bentuknya af'al. Bentuknya adalah af'al. Huruf lam ini tak kisah sama ada dia berbaris atas af'ala ataupun af'ali ataupun af'alu. Tak apa, tak ada masalah. Ataupun ditanwin af'alan, af'alin, af'alun juga tidak ada masalah. Yang penting bentuknya semua sama. Dia dimulai dengan hamzah, kemudian huruf kedua itu sukun, kemudian huruf ketiga itu berbaris atas, huruf keempat itu dia adalah huruf alif. Itu ada, okey. Tidak ada masalah, barisnya itu baris apa. Baik, itu af'al absar, okey. Af'al azan, perkataan kita yang kedua. Af'al, perkataan yang ketiga adalah andad. Andad, bentuknya bunyi yang sama. Kita ada itu perkataan anhar. Ini perkataan yang kita sangat familiar. Perkataan anhar, dia mengikut bentuk Af'al. af'al. Sama tak? Af'al, anhar, sama. Baik, so kita tahu dia adalah apa? Dia adalah jamak. Dia adalah jamak. Mufrad dia adalah nahrun ataupun naharun. So ini kalau anhar, terjemahannya adalah sungai. Sungai. So singular untuk sungai adalah nahrun. Terjemahannya adalah sungai. Satu saja. Ustaz. Ya, saya. Minta maaf Ustaz. Minggu lepas kita hanya touch absar saja, yang pertama tu, yang kedua, yang ketiga kita belum touch lagi kan Ustaz? Belum lagi. Belum Ustaz, lagi eh? Ustaz lajak B4 dah ni. Tak apa. Bukan Ustaz. Saya ni jenis kalau terlepas dua tu saya pening. Okey, baik, kan kita akan balik ke atas. Saya ingatkan saya Boleh dah lagi, sentuh tapi ikut turutan yang Ustaz buat tu. saya ingat saya dah sentuh dua yang atas tu, belum lagi eh. Okay, Belum. Kita naik ke atas perkataan yang kedua, iaitu perkataan azan. Azan, ya, okey. Baik. Ustaz, Perkataan azan bunyi Ustaz dengan cakap tadi, af'al. Ustaz, Ya, saya? yang tadi tu tanda-tanda tu ada hamzah, sukun, baris dan alif. Itu standard Ustaz? Standard. Yang standard kena ini. Yang standard ini. Baik. Okey. Huruf asalnya apa? Fa, ain, lam. Betul? Ya. Ini huruf asal. Fi'lun, fa'ala. So 3 huruf ini berubah tak apa. Ikut pada perkataan tu apa. Tapi yang kena sama adalah huruf pertama ini kena hamzah berbaris atas. Baris huruf kedua ini kena sukun. Sukun. Baris huruf ketiga kena baris atas. Dan huruf keempat itu kena huruf alif. So 2 huruf ni kena sama. Huruf hamzah di depan dan alif ini kena sama. Ini 2 kena sama. Kena sama. Huruf ni kena sama. Baris juga kena sama. Ini kalau ni baris atas. Kalau ni sukun, ni sukun. Kalau ini baris atas. Itu semua kena sama. Yang tak apa sama adalah baris belakang ni je. Baris huruf lam saja yang okey kalau dia tak sama. Lain semua dia kena sama. Baik. Perkataan af'al dengan azan sama ke tak sama? Tak sama. Sama ke tak sama? Tak sama. Tak sama, tak ada. Tak sama. Azan. Tak sama pula. Azan tak sukun. Tak sukun. Tapi Za tak sukun. Tapi saya letakkan kat situ dah. Tersalahlah saya. Baik.
perkataan Kalau Ustaz asalnya dah letak adalah tu betul lah tu. perkataan terima kasih kerana berkata yang benar. Yang awal tadilah. Kan? Jangan sentiasa mengiyakan guru kalau kita nampak ada salah. Kan? Boleh bertanya kalau kita nampak ada yang tak kena. Bukan kita mempersoalkan guru, tapi sebab kita nak tahu, nampak macam tak sama. So jangan takut untuk bertanya, kan, untuk mempersoal. Kita bukan mempertikaikan guru, tapi kita nak tahu kenapa. Kan? Terima kasih kerana berkata yang jujur. Baik. Asal perkataannya adalah uzunun. Uzunun maksudnya telinga. Uzunun maksudnya telinga. Baik. Maka jamak je adalah apa? Masukkan je perkataan. Kita ada hamzah. Kemudian kita masukkan huruf asal dia. Hamzah, zal, nun, alif. Maaf. Salah. Alif. Hamzah, zal, alif, nun. Hamzah, zal, alif, nun. So baru sama. Hamzah sama hamzah. Ba ni huruf asal. Betul. Ain huruf asal. Alif. Okey, baik. Baris. Baris yang sama. Azan jadi. Barisnya adalah azan. Baik. Af'al, azan. Sama tak? Sama. Af'al, azan. Sama? Sama. So yang ini baru sama. Sama. Yang ini? Yang ini itulah. bunyinya tak sama. Salah. Yang ini bunyinya sama. Baik. Tapi dalam bahasa Arab, kalau ada dua huruf yang sama, dia ditukarkan. Sebab itu daripada azan ditukarkan jadi apa? Azan. Kenapa? Azan. Azan dengan dua kali. azan. Mana lebih mudah sebut? Azan ke azan? Azan. Lebih mudah nak sebut daripada azan. Maka sebab itu ditukarkan daripada azan kepada azan. Asal dia adalah azan. Tapi sebab susah nak sebut, maka ditukarlah jadi azan. Dia lebih mudah. Tapi bentuk asalnya itu sama. Kan? Azan, af'al sama. Cuma kenapa ada bunyi beza sikit sebab bahasa Arab dia memudahkan perkataan yang susah untuk nak disebut, kan. Maka azan susah, ditukarlah jadi azan. Bunyinya lebih mudah. Maka jadilah azan ini adalah bentuk jamak ataupun terjemahnya adalah telinga untuk perkataan yang sama bentuknya dengan af'al. Betul dalam Quran Allah Ta'ala wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'ami. So azan ini adalah telinga. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami menutup ke atas azan telinga mereka di dalam gua itu. Ditutup telinga dia dalam gua. Baik. Wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'unana ilaih wa fi azanina waqrun. Dan pada telinga kami. Sebenarnya adalah azan. Baik, maka azan adalah jamak untuk telinga. Uzun bentuknya adalah bentuk af'al. Asalnya adalah azan tapi ditukar kerana nak memudahkan sebutan jadilah bunyinya azan. Baik. Perkataan yang ketiga, andad. Sama tak? Dia punya geng dia. Sama yang sama Ustaz. Ini sama. Sama. Baik, asal perkataannya adalah niddun. Niddun maknanya adalah seruan. Andad maksudnya seruan. Baik, Allah sebutkan dalam Quran wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang mengambil selain daripada Allah itu sebagai
seruan-seruan, andadan, sesuatu yang diseru selain daripada Allah. Andad. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili. Dan mereka menjadikan bersamaan dengan Allah itu andadan, seruan-seruan yang mereka seru selain daripada Allah. Baik, so yang belakang ini kita tengok dia boleh berbeza. Yang ni bentuknya apa? Andadan. So bentuknya itu boleh berbeza. Dia tak mesti kena ikut af'al. Huruf akhir tu. Dia boleh jadi andadan, dia boleh jadi af'alan, af'alin, af'alun, boleh. Baris huruf terakhir itu okey, dia free. Boleh jadi baris yang bagaimana. Okey, faham. Baik. Yang keempat, anhar. Tadi kita tulis bentuknya sama dengan bentuk apa? Af'al. Anhar, af'al. Sama. Baik, bila kita tahu dia punya pattern itu, kita tahu patternnya apa? Patternnya adalah af'al. Baik. Selain daripada kita tahu ini adalah berbentuk jamak, apa lagi yang dapat kita tahu? Kita dapat tahu dia punya apa? Dia punya root word dia. So af'al, root word dia apa? Fa, ain, lam. Anhar, root word dia apa? Root word dia nun, ra. So kita dapat tahu dia punya root word dia. Kan? Mudah. So kita dapat tahu dia punya root word dia, kita boleh mudah nak tengok kamus, mudah nanti nak kalau kata orang nak buat ayat, dia boleh gunalah perkataan ini. Mengetahui root word satu perkataan itu mahal kerana dia boleh diubah jadi makna-makna yang lain. Tahu satu perkataan dalam Quran, dia bukan hanya kita tahu satu perkataan. Contoh, kita hanya tahu perkataan anhar, tapi sebenarnya dia satu perkataan. Tapi dalam Quran sebenarnya kita dah tahu pada 51 tempat yang lain. 51 tempat yang lain. So, kita kuasai sekali perkataan sama macam kita kuasai 51 kali. So, senang tak nak faham Quran? Senang. Sebab perkataannya berulang-ulang. Kita cuma tahu satu je, anhar. Tapi dalam Quran, umpama kita dah tahu 51 perkataan yang lain. So nak capai 60,000 lebih perkataan tu dalam Quran sebenarnya tak banyak. So perkataannya itu banyak yang berulang-ulang. Baik, Ustaz. Ya, silakan. Yang 51 tu apa dia punya apa ni, maknanya naharun ke ini semua sekali? Tak, yang ini. Jamak, bentuk jamak ini kali disebut dalam Quran. Okey. Bentuk jamak. Bentuk jamak anhar ini 51 kali disebut dalam Al-Quran. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Baik, siapa di Quran terjemahan boleh bantu lihat pada surah 17 ayat 91. Surah 17 ayat 91. Saya pun ada Quran terjemahan, kenapa saya tak buka aja? Minta maaf. Sebab saya tak nak ganggu contoh, kita tak apa. Saya buka surah 17 ayat yang ke-91. Sungai-sungai. Ayat 17, 91. Baik, ayat 91. Okey. Sungai-sungai, Ustaz. Baik, terjemahannya adalah sungai-sungai. Baik, itu alhamdulillah terjemahannya sungai-sungai. Cuma yang saya nak tunjukkan adalah pada soalan Najib Yahya tadi. Au takuna laka jannatun. Terjemahannya apa? Kebun. Kebun-kebun. Maka jannat, itu jannah samalah. Kat sini maknanya bukan syurga. Maknanya taman-taman ataupun kebun-kebun. So asal perkataan jannah dia adalah, sebab itu orang Arab dia turun Malaysia dia cakap apa? Malaysia adalah jannah. Sebab apa? Penuh hijau. Malaysia ni kan penuh dengan pokok. Sebab tu dia panggil jannah. Punya banyak hijau-hijau itu segar macam syurga. Sebab penuh dengan tanam-tanaman, kebun-kebun. Jannah. Baik. Maka al-anhar di sini ada alif lam. Ada alif lam. So ada alif lam depan. Maka dalam bentuk jamak af'al itu dalam Quran ada yang jadi al-af'al. Tapi bentuk asalnya sama. Alif lam kita tahu dia adalah tambahan untuk jadikan dia nakirah ataupun makrifah, definite ataupun indefinite. Baris akhir tak jadi masalah. Dan ditengok pada ada kedudukan ayat. Ada yang tajri min tahtihal anharu.
Yang di sini fatufajjiral anhara, maka itu pada kedudukan perkataan tersebut menjadikan dia itu baris Jamak. akhirnya itu berubah. Sebab itu baris akhir, oh saya tak share rupanya saya punya skrin, patutlah. Saya conteng seseorang tadi. Ya je. Saya tak share skrin. Aduh. Baik, perkataan seterusnya perkataan ini perkataan yang kita dah familiar, perkataan azwaj. Baik, perkataan azwaj dia sama dengan af'al. Baik, kalau saya kalau tak tengok bawah ni, boleh rasa-rasa boleh tahu tak root word dia apa? Azwaj. Root wordnya adalah Zawaja. zai, waw dan juga jim. 3 huruf yang dia ada punya root word dia. Zauj itu sebagai zauj itu. Baik, maksudnya azwaj ini terjemahannya apa? Pasangan. Baik, zauj atau azwaj terjemahannya adalah pasangan-pasangan. Pasangan. Digunakan juga untuk isteri. Dia guna juga untuk isteri juga. Quran gunakan maknanya untuk isteri. Al-Quran lebih banyak gunakan dia untuk makna pasangan-pasangan. Maka azwaj maknanya adalah pasangan. 52 kali disebut perkataan azwaj ini di dalam Al-Quran. Thamaniyata azwaj min adh-dha'ni ithnaini wa min al-ma'zi ithnain. Thamaniyah 8. Azwaj pasangan. 8. Azwaj ini maksudnya pasangan. Baik. Kita tak sebut 8 pasangan-pasangan, betul? Betul tak? Kenapa kita sebut satu je pasangan? Dah menggabung. 8 dah banyak. Sebab 8 dah banyak. Sebab itu kita tak sebutkan 8 pasangan-pasangan. Betul, dalam terjemahan pun azwaj itu mungkin ada yang letakkan pasangan je. Dia tak letakkan pasangan-pasangan. Sedangkan bentuknya azwaj adalah bentuk jamak. Ya sepatutnya terjemahan adalah pasangan-pasangan lah. Terjemahannya. Tapi kenapa tak ada? Kerana dia menerangkan kepada perkataan yang depan itu. So 8 dah menunjukkan banyak. So belakang itu dalam terjemahan kita tak letakkanlah banyak. Dia tak letaklah 8 pasangan-pasangan. Dia hanya letakkan 8 pasangan sahaja. Tapi kita tahulah dia adalah banyak. So dalam bahasa Arab, kalau depan itu banyak, belakang pun nak terangkan perkataan yang depan, dia juga kena bentuk banyak. Kalau depan jamak, belakang juga bentuknya kena jamak juga. Ni Ustaz, kalau kita tambah ha, zaujah jadi isteri lah. Betul. Zaujah. Baik, selalunya perkataan zaujah kita gunakan untuk wanita lah. Wanita. Kita tambah zaujah. Kan? Ini selalunya digunakan untuk wanita. Contoh saya nak kata isteri saya. Saya katalah zaujati. Isteri, sebab isteri itu muannas kan, so kena ada ta marbutah. Kan? Contoh kalau Puan Joanna nak sebut suami saya. Dia cakap macam mana? Kata macam mana? Puan Joanna? My baby. My baby ke bukanlah? Tak panggil macam tu. Zauji. Dia panggil zauji. Panggilnya zauji. Sebab apa? Sebab zauj itu untuk pasangan untuk lelaki. Kalau tambah ta marbutah untuk perempuan lah, menunjukkan kepada perempuan. Zaujah dan juga zauj. Ayat 139 tak jumpa ayat tu? Tak ada. Tak ada baca. Mungkin sila ayat. Baik, sebentar. Azwajina ada. Ayat 143, maaf. Wah, cari je. Duduk heran bahan. Jazakumullahu khairan. Ayat 143 ada? Ada. Mula-mula ayat sekali. Ada. Awal muka surat. Baik. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Ni kita tengok azwaj ini baris mana? Baris atas pula. Tanwin baris atas. Azwajan. Okey ke? Boleh, tak ada masalah. So azwajan di sini maksudnya adalah pasangan. Belakang ni wasiyatan li azwajihim. So dia bersambung pula dengan perkataan yang lain. Dia bersambung dengan dhamir di belakang. Dia bersambung dengan huruf lam yang berada di depan.
Sebab itu pentingnya kemahiran apa yang kita dah pelajari, kemahiran potong. So kita boleh identify perkataan tu. Li lain, azwaj lain, him adalah perkataan yang lain. Baris akhir tak ada masalah baris apa, tetapi azwajan dan juga azwaji sama tak bunyinya? Sama. Yang tak sama adalah hanya baris belakang sahaja. Okey, baik. Yang terakhir, perkataan kita terakhir untuk malam ini adalah perkataan ashab. Ni saya kira biasa tak dengar? Ini sangat-sangat biasalah dengar ni. Sangat-sangat biasa. Ashab dan juga af'al, bunyinya rhythm sama. Ruwanya apa? Fa ain lam. Ini ruwanya sad ha Sahaba. Sahaba. Baik. Jamak mufrad adalah sahib. Kenapa bukan sahaba? Itu dia punya bentuk sebab ashab ini maksudnya kawan ataupun sahabat. Sahabat. Maka seorang sahabat dalam bahasa Arab namanya sahib. Maksudnya adalah sahib. Tapi reward daripada perkataan ini semua apa? Sad, ha dan juga ba. So kalau nak cari dalam kamus, cari perkataan sahib tak jumpa. Kena cari perkataan sad, ha, ba, baru jumpa dalam kamus. Perkataan ashab 78 kali diulang dalam Al-Quran. Sebenarnya kita dah tahu dah makna ashab, betul tak? Dah sangat biasa. Sebenarnya bukan kita tahu satu perkataan, dalam Quran kita dah tahu 78 tempat dalam Al-Quran. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Baik, dalam Quran letakkan ashab ini maksudnya apa? Ashab ini maksudnya ahli ataupun penghuni, betul? Ya, betul. Ini Quran letakkan. Ahli ataupun penghuni. Tapi makna perkataan itu adalah ashab maksudnya sahabat-sahabat. Kenapa masukkan sahabat-sahabat? Kenapa Quran gunakan ashab? Nak menunjukkan kepada orang yang masuk dalam syurga dan orang yang masuk dalam neraka ni, dia umpama macam orang yang dah bersahabat dengan syurga ataupun neraka tu. Dia dah familiar, dah kenal sangat dah. Dia orang yang macam dah kenal lah. Tengok tu dah tahu dah, ini sahabat aku. Ini aku punya kawan. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa orang yang dimasukkan ke dalam syurga ataupun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia memang layak untuk berada di situ. Sebab itulah dia punya sahabat. Sebab itulah dia punya sahabat. Sebab itu sangat penting sahabat ketika di dunia kena pilih sahabat. Kerana nanti di akhirat yang kita akan diletakkan bersama dengan sahabat kita. Dan Allah letakkan ashabun nar, ashabul jannah, seolah orang tu dia memang dah bersahabat, dah kenal lama dah dengan syurga dan juga neraka. Maka kita kalau jumpa, kita pergi satu tempat yang ramai orang, pergi kenduri kahwin, kita lepas ambil makan, kita cari meja. Soalnya kita akan cari meja yang ada kawan kita ataupun main sapu je duduk. Mana yang lebih kita prefer? Ada dua meja. Satu meja tu ada kawan kita, satu meja lagi tak ada kawan kita. Mana kita akan pergi? Dia kawan lah. Meja yang ada kawan. Dah tentunya. So apa kita kenal, bersahabat dengan dia. Maka ashabun nar diumpama orang yang bersahabat dengan neraka. Dia dah kenal dah neraka tu. Kan? Sebab orang ketika di dunia, bila dia buat dosa dan juga salah, dia tahu tak itu benda yang salah? Dia tahu dah. Tapi dia buat. Dia tahu dah benda tu salah. Dia tahu dah benda tu akan bawa ke neraka. Tapi dia bersahabat juga, dia buat juga. Dia dah kenal, tapi dia masih lagi buat. Maka Quran namakan dia sebagai ashab. Sahabat, orang yang berkawan. Orang yang dah kenal tentang seseorang itu. Maka ashab adalah orang yang layak untuk diletakkan pada suatu tempat itu. Maka sebab itu kalau kita rasa kita ini nak jadi penghuni syurga, maka kena bersahabatlah dengan syurga. Macam mana nak bersahabat dengan syurga? Kena jadikan diri kita ini layak. Kan? Kena buatlah perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga. Umpama kita kenal syurga itu bagaimana. Kan? Syurga itu disuka kepada apa? Nabi SAW sebutkan, syurga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang diri kita tak suka. Maka kita tahu benda ni kalau berat aku nak buat ni, benda baik ini berat aku nak buat, maka ini
sahabat syurga aku suka ni. Kan. Tapi kalau benda ini benda yang aku suka buat, benda ni tak baik, maknanya sahabat aku iaitu syurga tak suka benda ni. Sahabat aku satu lagi neraka dia suka. Maka orang akan dibagilah kepada dia meraihkan sahabat dia yang mana satu. So dia akan diletakkan sekali dengan dia punya sahabat. Ustaz. Baik. Ya saya. Apakah ashabul jannati humul faizun? Anda sahabat syurga. Itulah yang berjaya kan? Mereka orang-orang yang berjaya. Ya. Apakah itu makna nama ustaz ni yang Bapak Ustaz pergi ni Faiz ni sama ke Ustaz? Saya kemenangan. Faiz. Tak nampak nak Faiz bawa kemenangan maksud dia. Ini asal nama saya lah. Ejaan nama saya inilah dia, Faiz. Buang waw alif itu, mana waw kata- nun itu. Sebab waw nun itu jamak kan, tanda untuk jamak muzakkar salim, betul? Waw nun tanda untuk Orang yang jamak. menang lah Ustaz ni, nama Ustaz ni. Orang amin mudah-mudahan Masya Allah. saya dan kita semua tergolong dan golongan orang yang menang, orang yang berjaya. Dan Quran ada sebutkan perkataannya adalah falah dalam surah Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Al-faizun juga ada makna diletakkan orang yang berjaya. Maka dalam Quran ada beza letakkan satu falaha muflihun, satu faiz orang yang berjaya. Maka kalau secara ringkasnya perbincangan para ulama tentang dua perkataan ini, orang yang maksud faiz itu kan, adalah orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Falaha kan, bentuknya adalah bentuk ru'watnya sama dengan ru'wat petani, iaitu orang yang dia berusaha nak mendapatkan sesuatu, lalu dia berhasil mendapatkan sesuatu itu setelah dia berusaha. Baik. Akan tetapi kejayaan yang dalam bentuk falaha ini, dia adalah kejayaan yang diberikan ketika di dunia, dan nanti ada orang yang falaha adalah bentuk kejayaan yang Allah berikan kepada dia di akhirat, tetapi di dunia mungkin dia tak nampak ataupun tak dapat perkara itu. Tapi di akhirat dia akan dapat. Baik. Faiz adalah bentuk kejayaan di dunia dan juga di akhirat, pada kedua-dua tempat. Dan di akhirat adalah sebab itu dalam Quran kita banyak dengar wazalikal fauzul azim. Perkataan fauzul azim. Kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Perkataan fauz itu sama dengan faiz. Ru'wat dia sama. Sama ru'wat dia, fauzul azim. Dan Allah sebutkan dalam ayat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah faz, orang yang berjaya dengan sebenar-benar kejayaan. Al-Quran sebutkan. Sama dengan hayya 'alal falah Ustaz. Hayya 'alal falah sama, betul. Marilah menuju kemenangan. Betul. Kejayaan. Kemenangan dan kejayaan yang perlu didahului dengan usaha. Perlu didahului dengan usaha yang bersungguh-sungguh untuk nak dapat. Maka siapa yang berusaha, insya-Allah dia pasti akan dapat. Cuma hasilnya itu kadang dia nampak boleh dituai di dunia, kadang hanya dapat dituai nanti di akhirat, itu pasti. Cuma dunia kadang dia nampak, kadang dia tak nampak. Kadang jadi, kadang tak jadi. Macam orang bertani, tanam pokok, tanam biji benih, ada hari ada biji benih yang naik, ada biji benih yang tak naik. Ada pokok yang jadi, ada pokok yang tak jadi. Ada pokok besar tak keluar buah. So itu tapi usaha dia buat tak, usaha dia telah lakukan. Di akhirat dia pasti akan dapat ganjaran atas usaha dia, tapi di dunia mungkin dia tak nampak usaha yang dia lakukan itu. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi setakat itu, insya-Allah kita akan sambung pada sesi akan datang. Dalam pada itu jika ada apa-apa soalan boleh kemukakan. Ustaz boleh share tak nota Ustaz tu? Boleh. Nanti saya letakkan dia dalam bentuk PDF. Okay. Saya akan sharekan nanti insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمدلله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini. Kalau lihat, saya tak tahulah pada skrin yang lain ada ke tak. Di bahagian atas tu nampak waktu kelas kita berapa? Ada nampak tak? 10:40 baru. Oh tak. Oh tak ada yang mana saya, sebab saya buat recording. So saya nampak waktu kelas kita 1 jam 51 minit. Tu je. Mana semua dah duduk 1 jam 50, hampir 2 jam. Masya Allah, saya sangat kagum lah dengan semua duduk hampir 2 jam untuk nak peningkan kepala belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah redha. Allah redha. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.